好，我们一起同心默祷。Doa dalam hati. Amin. Amin. 奉主的圣名哈，对不起，我看错时间，所以 Dalam 我 nama 比较 Tuhan 晚进来。 Yesus mulai. Sorry saya lihatnya salah jamnya. 我以为是1:30，对不起，对不起。 Kirain jam 1:30. 我们继续来谈我们第二个重点，是说 Kita lanjutkan di poin kedua. 虽然有很多的挑战， Walaupun begitu banyak halangan, 不代表说我们都不能够去克服。 tapi bukan berarti kita tidak bisa melewati. 那我们要怎么去面对这些我们所面对的挑战呢？ Bagaimana kita cara menghadapinya? 首先哈，我们请看一下《使徒行传》第1章， Kita lihat di kitab Kisah Para Rasul, 《使徒行传》第1章 Kisah Para Rasul pasal 1第1章第8节。 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 虽然大家都知道我一定说要靠圣灵要祷告，一定是这个标准答案，对不对？ Tentunya jawaban yang standar, kita semua doa mohon Roh Kudus. 因为每个传道都会这样讲哈， Semua pendeta akan ngomong gini. 你们也会这样讲， Tiap hari pasti ngomong gini. 但真的是这样子。 Tapi memang sebenarnya begini. 所以有时候我们真的对祷告的事情不要太，有时候真的是你不透过祷告，你真的不知道说有些事情是慢慢这样子开始神帮我们这样开路的。 Karena memang dengan kita berdoa, kita mungkin tidak sadar, tapi pelan-pelan dibukakan jalan oleh Tuhan. 我们在澳洲有一间教会，它2012年就墨本教会了哈，墨本教会在2012年就搬到这个现在是 Croydon South 这个教会堂。 不是很清楚名字. 就是一个大新会堂哈。 Jadi di tahun 2012 itu ada gereja. 那个新会堂很大哈。 新会堂 New Chapel 好 New Chapel Building 哈，非常大哈。 Ada gereja New Chapel. gereja yang baru. 那新会堂。新会堂对不起啊，我发音要准一点哈。 Ada gereja baru di 2012. 那刚开始哇，那个信徒每一个信徒可以坐1张椅子的。 Pada awalnya satu jemaat bisa duduk satu kursi. 聚会都很多风啊，哇，没什么人嘛，风。 Kebaktian itu banyak sekali angin karena nggak ada orang. 你换那个从小会堂换到大会堂，其实也是一种挑战。 Jadi memang ada tantangan juga dari gereja kecil berubah menjadi gereja besar. 你会发现，怎么教会好像就突然间感觉大家人跟人距离很远啊。 Tiba-tiba merasa antara jemaat tuh jauh sekali jaraknya. 所以那个时候大家就很担心，说是不是要赶快做传福音的工作，要不然会堂坐不满。 Maka pada saat itu mulai terpikir, oke, kita harus penginjilan, kalau enggak nanti nggak penuh. 那个会堂可以坐250个人， Di situ bisa 250 jemaat. 按其实顶多有时候120、130，顶多是这样子。 Tapi pada hari Sabat paling banyak juga 130 orang. 那要怎么开始？ Jadi bagaimana memulainya? 所以就有一群青年，他们就开始固定时间祷告。 Jadi mereka mulai tentukan waktu untuk berdoa. 那他们很清楚的说好，那教会也给他们很自由啦，教会也给他们很自由。 Sebenarnya gereja juga memberikan kebebasan. 比如说这次我们来做福音茶会，Gospel Fellowship Misalnya sekarang kita ada bikin Gospel Fellowship 或者说我们要做布道会 atau KPI. 或是说我们要做一个，反正他们能想得到方法都这样做。 Semua yang terpikirkan kita lakukan. 但事实上有点可惜，就是好像慕道者都很少。 Tapi nyatanya memang sedikit yang datang. 但是很奇妙，你就是继续祷告，然后继续做。有时候真的是这样，需要一段时间。 Ajaibnya terus berdoa, terus lakukan. 那你就突然间就是觉得说，在有一年的时候，那个慕道者突然变多了。 Tiba-tiba pada suatu tahun simpatisan itu yang datang menjadi banyak. 有一次我在领会， Pada suatu kali saya pimpin kebaktian. 哇，突然间有来了将近10个人，陌生人进来。 Seperti ada 10 orang yang belum pernah datang itu datang. 然后他们很多是黑人很多是黑人。 Kebanyakan kulit hitam. 也有一些白人这样。 Ada juga yang kulit putih. 那他们是安息日会啊。 Itu mereka dari Adventist.
所以他们就来到我们教会来。 Mereka datang ke gereja kita. 哇，大家就很兴奋啊，因为一开始一下10个人呢，陌生人，就对墨本教会来讲是一个很大的一种感动。 Semuanya begitu senang karena terharu. 那当然后来他们是没有留下来啦，坦白后来是他们没有再继续慕道啦。 Tentunya orang-orang yang datang ini akhirnya tidak lanjut jadi simpatisan. 但是对这些青年来讲，他们觉得哇很有信心啊。 Tapi terhadap jemaat di sana ada jadi tumbuh iman. 你知道他们为什么来教会吗？ Tahukah kenapa mereka datang ke 因为里面 gereja? 当中有一个他跟我们的姐妹是公司的同事。 Karena ada satu itu kolega dengan jemaat kita saudari. 我们这个姐妹她大概那个时候才大学刚毕业没多久，她顶多23岁24岁而已啦。 Saudari kita itu mungkin baru kuliahnya selesai sekitar umur 23. 那我们这个姐妹她也是非常重视这种福音的工作。 Tentu saja juga sangat saudari ini mementingkan penginjilan. 所以如果有人跟她愿意谈福音，她就跟她谈，就在谈这样。 Maka dia pun pasti akan meladeni orang yang ajak ngomong tentang Injil. 那她的同事就是想说，奇怪，怎么会有一个教会还年轻人想去的地方啊？ Karena koleganya merasa kok bisa ya ada satu gereja yang kamu pengen pergi terus. 意思说，澳洲很多的教会，很多的外教会都是老人去的地方啊。 Karena di Australia itu kebanyakan orang tua yang ke gereja. 怎么会有年轻人想去的教会呢？ Kok bisa ada gereja yang pemuda pun mau datang? 所以他就好奇想来看，过来看看。 Maka dia itu dengan rasa penasaran datang. 他就带着他的家人全部都过来了哈。 Dan dia bawa keluarganya datang. 那刚好那天也是真的是刚好是布道会哈。 Dan kebetulan sekali memang itu KPI. 然后有诗班献诗。 Dan juga 诗班的那个 Oh ada persembahan pujian. 那个他这个他的同事这个姐妹同事的妈妈是大概是60岁的一个老妇人这样子。 Ibu koleganya ini sekitar umur 60 wanita. 哇，他在听诗歌就这样一直听，哇，就打拍子啊。 Setelah sambil dengar lagunya sambil tepuk-ketukan. Wah. 唱完就哈利路亚。 Terus setelah selesai haleluya. 我们对这种比较不习惯，但是他们就知道哈利路亚。 Kita kan tidak terbiasa ya, tapi mereka langsung haleluya gitu. 可是当然要求圣灵的时候， Lalu begitu mau doa mohon Roh Kudus, 他就眼睛在那边看，dia serius lihat. 他们对求圣灵还没有办法接受哈。 Tidak bisa terima mengenai doa mohon Roh Kudus. 但是没有关系啊， Tapi nggak apa-apa. 从那时候大家更有信心哦。 Mulai dari situ lebih banyak lagi 所以 beriman. 这个慕道者越来越多，越来越多。 Simpatisan pun makin banyak. 那这个当然还有，等一下他们还做什么？等一下我再跟大家讲。 Selanjutnya nanti saya kasih tahu apa yang mereka lakukan. 所以说真的祷告，你可能你会觉得说什么祷告这么久都没有功效哈。 Mungkin kita merasa kita doa begitu lama kok nggak ada efeknya. 可能是我觉得有一个原因呐。 Saya rasa ada satu alasan. 我们看《使徒行传》 Kita lihat di Kisah Para 第 Rasul 13章。 ayat pasal 13. 第1节到第3节这一段是保罗第一次传道的一个开始哈。 Ayat 1 sampai 3 ini pertama kali Paulus mengabarkan Injil. 那这边有谈到有几个人物啦哈。 Di sini ada beberapa tugas. 比如说巴拉巴拉、西面啊、路球啦等等这些包括保罗嘛哈。Ada beberapa pengajar dan nabi. 然后 termasuk Paulus. 对，那你看这些人呢，他们就在那边开始祷告。 Di sini kita lihat mereka berdoa di sana. 换句话说，他们已经有一个祷告的团契。 Jadi mereka itu sudah ada persekutuan untuk bersama-sama berdoa. 所以他们第2节说在侍奉主禁食，还特别为了某些事禁食祷告哦。 Dan mereka pun berpuasa. Jadi khusus. 那圣灵就开始差派他们开始帮爸爸出去工作。 Roh Kudus pun turut bekerja. 所以或许如果说你们教会觉得想要发展事工，不知道怎么开始， Jadi kalau gereja tidak tahu bagaimana memulai ini, 不妨你们几个人那你们就固定时间，比如说安息日什么时候，你就固定一起祷告。 mungkin saja kalian bisa tentukan beberapa orang sama-sama berdoa pada hari Sabat. 那你们就跟教会宣告说，我们是特别为了传福音的事情祷告。 Dan kalian umumkan ke gereja itu kita pada waktu ini kita doa. 几点到几点？ Jam berapa sampai jam 然后 berapa. 当然欢迎有兴趣有感动的，可以教会可以信徒能够加入。 Dan yang tergerak boleh ikut gabung. 刚开始你要有一个心理准备你祷告，别人在外面聊天啊。
tentunya harus ada persiapan hati ya. Kita berdoa, mungkin yang lain ngobrol. 你会想放弃，因为你在祷告，别人哈哈哈哈哈哈在外面笑啊。Mungkin kalian mau nyerah karena kalau lagi berdoa yang lain hahaha tawa. 奇怪，你也听到我们祷告声音也应该进来一下嘛，对不对？ Aneh ya, bukannya dengar doa tuh harusnya masuklah ikut. 那你不要觉得奇怪，就是这样子。 Gak usah merasa aneh, emang begini. 你不要期待每个人都因为你看这个安提阿教会也不是所有人都进来哦。 Gak usah expect semua orang datang ikutan doa, karena di Antioquia juga gitu. 重点是核心的这几位就要你们要持续下去。 Yang segelintir orang ini harus satu hati, lanjutkan. 你去观察。 Observasi. 那譬如说你本来这一群是5个人， Misalnya pertama kelompoknya 5 orang. 当你发现有30个人进来，那个祷告的声音开始那个不一样的时候，差不多时间就到了。 Ketika kamu merasa wah udah ada 30 orang lagi suara doa begitu berbeda, itu waktunya. 等于是刚开始祷告，你觉得就是很辛苦，因为你就这几个，因为撑啊，喊得很大声的，没人听到，这样哈。 Awalnya berdoa mungkin begitu berat karena nggak ada yang ikutan doa sendiri kencang-kencang. 就是有人就开始慢慢被感动，就进来加入。 Namun akan ada beberapa orang yang tergerak datang. 好，那你们持续下去，你先没关系，神，你先给我3个月的时间，哈，你先给自己3个月的时间，哈。 Lanjutkan nggak apa-apa. Berikan diri kamu 3 bulan 就 waktu. 是特别为福音的事情祷告。 Khusus untuk penginjilan ini berdoa. 那接下来你再看神怎么帮你们动工，哈。 Lalu 看神怎么帮助你们的，帮我们开路这样。 lihat bagaimana Tuhan membukakan jalan dan turut bekerja. 再看一下哥林多后书第4章第4节。 Kita lihat juga di 2 Korintus 哥林多后书第4章的第4节。 4章4节. 对。 Pasal 4 ayat 4 yaitu orang 4章4节. 对。 Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 我们再看第10章哈，10 chapter 10 哈，再看一下第10章。 Lihat juga di pasal 10. 哥林多后书的第10章哈，第4节 ，sorry， 是哥林多后书第10章第4节。 2 Korintus 10 ayat 4. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. 第5节。 Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 第二个，当有一个比较常来的慕道者的时候， Ketika ada simpatisan yang sering datang, 代表说神开始开路， berarti Tuhan buka jalan. 也代表这个人他需要福音， Juga berarti orang ini butuh Injil. 但是不要忘记，这个时候在征战的时候， Tapi jangan lupa ini adalah waktunya peperangan. 这时候我们祷告的方向更要针对这个人了。 Maka arah doa kita ini lebih lagi menargetkan orang ini. 我刚才讲那个姐妹，她有个 cousin 哈， Tadi saya katakan seorang saudari punya sepupu. 2017年她来参加我们那个 Gospel Fellowship， 2017 dia ikut Gospel Fellowship. 结果领受圣灵呢， Lalu terima Roh Kudus. 哇，那个姐妹很高兴啊， Jemaat itu, saudari itu begitu 我的堂妹领受圣灵了， gembira karena sepupu saya terima Roh Kudus. 哇，就希望她能够受洗， Juga berharap dia dibaptis. 结果她就不要啊， Tapi dia nggak mau. 哇，为什么你去受圣灵，为什么不受洗呢？ Kenapa kamu udah terima Roh Kudus, kenapa nggak mau dibaptis? 那19年的时候，有很多慕道者接受洗礼， 2019 ada begitu banyak simpatisan terima baptisan. 甚至有一户是一个洋人哈，就是白人的家庭哦，总共有3个来，他们这个家庭3个人来接受洗礼， Dan juga ada keluarganya 3 orang ikut dibaptis. 所以他就赶快跟他的堂妹说，来，你这是一起洗礼啊。 Jadi dia mendorong sepupunya ini, ayo ikutan. 但他的堂妹还是觉得 not ready 这样子哈。 Tapi sepupunya bilang saya nggak siap. 你不是领受圣灵的吗？应该是很容易接洗礼啊。我们的观念是这样子嘛，对不对？ Pemikiran kita ini kalau sudah terima Roh Kudus kan pasti mudah ya menerima baptisan. 原来他堂妹心里有一些顾忌，因为是个人隐私，所以我就不要讲，不好意思，我就不谈哈。 Saya nggak bicarakan lah, mereka ada alasan sendiri. 那很奇妙是到了 COVID 的时候， Ajaib pada waktu COVID, 有一次他就自己打电话找我， orang itu telepon saya.
我讲是他的那个慕道者那个堂妹啊， Saya ngomong itu simpatisan itu ya, sepupunya itu inisiatif telepon saya. 他说我最近有那种感动，想要受洗。 Saya ini akhir-akhir ini ada terharu sedikit ya, tergerak pengen dibaptis. 但是我有很多的 Tapi saya ada banyak concern 这样， pertimbangan tuh agak Fatma. 我说哇，我也不能帮你解决啊， Saya bilang ya, saya juga tidak bisa selesaikan untuk kamu. 这样好不好？我们就组一个团来跟你一起祷告。 Begini saja, kita buatkan kelompok berdoa sama-sama sama kamu. 所以我就跟他的堂姐，就是我讲刚才那个姐妹说，你要不要找一个她比较熟的这些姐妹来一起，我们加入这个祷告当中，这样。 Jadi saya ngomong dengan sepupunya itu, bagaimana kalau kita kumpulkan beberapa orang 好，每天大概祷告20分钟。 berdoa sama-sama tiap hari 20 menit, 每天哦，每天， tiap hari 20 menit. 在那个我忘记 WhatsApp 还是 Messenger， 我忘记了，好像就是在那个meet 那个 chat group 吧。 Saya lupa pakai aplikasi chat apa. 好，那祷告完之后呢，那第一次刚开始祷告完就结束了，对不对？好， Awal-awalnya mungkin setelah selesai berdoa ya udah selesai teleponnya. 慢慢在那个 chat group 当中，他们就开始有谈他们的事情，在上面讲，然后其他姐妹就鼓励他这样。 Namun perlahan itu mulai setelah doa itu masih ngobrol lagi di sana. Jadi saudara-saudari semakin mendorong dia. 那这样持续了大概1年多。 Ini berlanjut sampai 1 tahun. 那当这个 COVID 开放的时候， Setelah 结束 pembuka, 结束，然后边界开始开放的时候， setelah selesai sudah nggak lockdown lagi COVID. 那她的堂妹，这个姐妹的堂妹就接受洗礼。 Akhirnya sepupunya yang simpatisan ini mau terima baptisan. 所以有时候真的是要好像你真的有时候是不是很容易啦？ Memang terkadang merasa begitu tidak mudah. 但是你不要灰心啊。 Tapi jangan putus asa. 有时候越难的 case， 其实他之后他要持续到你的，就比较有那个愿意持续到你的心啊。 Biasa kasus yang lebih sulit itu memang kamu harus lebih bertahan lagi. 有些人一下子哇得胜你就想受洗，后来马上碰到事情就像那个撒种比喻一样。 Oh, dan kasus yang lebih sulit biasanya juga lebih bertahan lama. Ada yang langsung mau dibaptis tapi juga nggak tetap bertahan lama seperti perumpamaan penabur. 苦难来啦，哇就离开神。 Ada begitu kesulitan datang langsung pergi. 听到信徒讲一句话难听的话，就不来教会了。 Dengar komentar nggak enak dengan jemaat lain langsung tinggalkan 那这 gereja. 种前面开始耕耘很久，花很多时间的好处就是，当他受洗的时候，就真的很稳定了哈。 Maka manfaatnya untuk orang yang memang bertahan lebih lama dengan kamu ini nantinya akan bertahan lebih lama juga. 后来我们这个姐妹的 cousin， 她受洗后没有多久，她就成为我们就教会就要她做那个 RE 的 teacher 这样子哈。 Jadi setelah dia dibaptis ini kita undang dia untuk menjadi guru agama. 好，这是第二个跟大家知道的地方哈。 Ini adalah yang poin kedua. 我们再看一下使徒行传哈。 Kita kembali ke kisah para rasul. 第三个要怎么去解决我们刚才所讲的问题哈。 Yang ketiga, poin ketiga bagaimana menyelesaikan masalah yang tadi saya sebutkan. 我们请看一下《使徒行传》的第2章。 Kita lihat di kisah para rasul pasal 2. 使徒行传第2章的最后啦，我看一下。 Yang terakhir. 使徒行传的第2章对不起第47节。 Kisah para rasul pasal 2 ayat 47. 从46节读哈。 Baca dari 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 我觉得我们或许不是每个人都是适合做第一线的 传福音的人， Saya rasa memang bukan setiap dari kita ini cocok jadi yang pemimpinnya dari penginjilan. 比如说你好像奇怪，我都没有那个恩赐可以带慕道者来，或许你会这样想， Mungkin kalian merasa aneh ya, saya kok nggak punya karunia ini untuk ajak simpatisan datang. 但是你可以做第2线的工人哦。 Tapi kamu bisa lakukan tugas yang keduanya. 什么叫第2线工人？ Apa itu level kedua? 有些人不敢带慕道者，原因是说哇压力很大。 Ada yang tidak mau bawa simpatisan tuh karena tekanannya begitu besar. 因为这个慕道者他来我们教会都不熟悉呀。 Karena simpatisan ini datang ke gereja kan nggak kenal siapa. 整个就黏在你身上了，你去哪里他跟着去哪里。 Nempel terus sama kamu, kemana juga nempel. 哇，那什么问题都问你，然后你有时候也不知道怎么答。 Ada pertanyaan apa juga nanya kamu, jadi kamu juga nggak tahu gimana jawabnya. 好像带一个 baby 一样哦。 Seperti bawa bayi.
啊，那这个时候真的旁边的人如果他够强的话，可以 take over 这样的压力啊。Namun memang kalau yang sebelahnya ini kuat bisa take over. 比如说有些教会那个青年的团契蛮强的。Jadi ada gereja yang pemudanya lumayan kuat. 所以这些年轻人他们就敢把他朋友带到教会来。Mereka berani untuk bawa teman-teman yang datang ke gereja. 比如说我们有个姐妹， Misalnya ada seorang saudari. 她那个男同事好像喜欢她，所以就在追她嘛，这样。Ada koleganya cowok sepertinya lagi ngejar dia. 那我们这个姐妹也知道啊。 Ya, saudari ini juga tahu. 就把她带到教会来。 Jadi dibawa ke gereja. 那接下来 Selanjutnya 这个教会的弟兄哇，就开始围在他旁边啊，不是打他了，围在旁边来开始来照顾他，照顾这个他的朋友。 Lalu saudara-saudara di jemaat itu mulai menemani si kolega ini. 所以这他这个同事跟很多的这些教会弟兄就很熟了。 Maka si simpatisan yang ini jadinya kenal banyak sama saudara-saudari di gereja. 去打羽毛球， Pergi main badminton, 去喝咖啡， minum kopi, 去打 video game， main video game, 或是看电影， atau nonton bioskop. 就是这个姐妹，她就很放心说，反正等到这个同事他没有受洗之后，受洗以后再说啦，这样子。 Maka saudari ini pun jadi lebih tenang ya, kan ada yang temenin nanti setelah dibaptis baru bicara lah gimana. 没有错，有时候我们有些人来的教会动机不一定是因为福音呐。 Memang orang ke gereja itu bukan tentu selalu motivasinya Injil. 那你看这个就是一个例子啊。 Kita lihat nih contohnya. 哇，他们在家里吃饭啊，存着欢喜心，大家就吃饭嘛，在那边吃饭，就像刚才在吃饭，大家很高兴，因为聊天呐、对 Tiap 不对 hari tuh makan, ngobrol, happy. 然后士气也说，得到众人的喜爱，有没有？得到众人的喜爱。 47, mereka disukai semua orang. 这个众民来讲，不一定来要查考福音的呢。 Artinya bukan semua orang, artinya memang datang untuk menerima Injil. 觉得说，这个环境我喜欢， Dia suka nih sama environment seperti ini. 好像回家一样。 Seperti pulang ke rumah. 自然间，那慢慢，有时候我们不要把它变成。 好像那个电脑0跟1啊，要么就是0，要么是1，千万不要这样想哈。Jangan terlalu seperti digital ya 0 dan 1. 来就是你就只能为了福音，那什么都不准，什么动机都不准有。 Kalau datang harus karena Injil, nggak boleh ada motivasi lain. 我觉得这样来讲是有点太理想化了哈。 Kalau seperti ini terlalu ideal. 有人是慢慢来的， Jadi pelan-pelan. 他本来没有对宗教没有概念的。 Awalnya mungkin tidak ada pandangan terhadap agama. 我们有一个姐妹， Ada seorang saudari. 她为什么来我们后来为什么来信主？ Kenapa akhirnya percaya Tuhan? 她刚开始是带她2个小孩来教会学中文啊。 Awalnya itu bawa 2 anaknya ke gereja untuk belajar 你 Mandarin. 跟她讲福音没兴趣啊，她有目的的，我是要带小孩学中文的哈。 Kalau kamu obrolin Injil dengan dia bilang, saya nggak tertarik, saya hanya bawa anak saya belajar bahasa Mandarin. 然后后来学中文一段期间的时候，我们有宗教教育，你要不要留下来参加？他们就留下来，小朋友就留下来参加。 Setelah ikut kelas bahasa Mandarin, diundang, ayo ada kelas pendidikan agama, tinggalin aja. 那做妈妈在那边等小孩，觉得无聊啊，就参加聚会了哈。 Lalu mamanya itu kan karena bosan jadi ikut kebaktian juga. 然后就跟教会越来越熟。 Akhirnya makin kenal sama orang-orang 那开 gereja. 始对圣经也不熟悉啊。 Awalnya juga tidak begitu mengerti Alkitab ini. 慢慢一点听，好像还不错。 Tapi pelan-pelan dengar-dengar ya sepertinya lumayan. 直到有一天，哇，他的这个妈妈跟2个小孩都得圣灵了。 Sampai suatu hari mama ini dan 2 anaknya menerima Roh 那 Kudus. 是这个小孩子要求说要受洗啊。 Dan anaknya meminta untuk dibaptis. 那个他的那个儿子啊，觉得大家每次领受圣餐他都不能领啊。 Putranya merasa tiap kali ada perjamuan kudus saya nggak bisa terima. 小朋友都这样嘛？为什么他可以吃我不能吃？ Anak kecil kan seperti ini ya. Oh dia boleh, saya nggak boleh. 因为还没有受洗啊。 Karena belum dibaptis. 我要受洗，我可以吃圣餐这样。 Saya mau dibaptis supaya bisa makan perjamuan 那当 kudus. 然，后来妈妈也领受圣，你知道这个信仰不错，所以后来他们3个就一起来接受洗礼。 Lalu akhirnya mamanya terima Roh Kudus, juga tahu ini kepercayaannya oke, dan akhirnya dibaptis. 所以有时候我们你可能没有第一线，你可能做的
的感觉上好像不是你的恩赐，哈。 Mungkin awalnya merasa itu bukan karunia kita. 啊，就是你对陌生人，你有时候不知道怎么开口。 Juga tidak tahu bagaimana membuka mulut terhadap orang-orang yang baru datang. Nggak apa-apa. 你可以成为第二线的人， Bisa menjadi level kedua. 只要有其他的人带慕道者来， Kalau ada yang datang bawa simpatisan, 你就加入帮他来照顾这个慕道者。 kita ikut memperhatikan simpatisan ini. 好，那越是这样子，越有人就敢带慕道者来了。哈， Semakin seperti ini, semakin banyak orang berani bawa simpatisan datang. 好，这是第三个哈。 Ini yang poin 好， ketiga. 当然坚持到底就是我们的原则啊，这个我就不用讲太多了哈。 哦，就是 Saya 要持续到最后了哈。 pokoknya harus dilanjutkan sampai akhir. 好，不要说啊一下子好像教会都没有慕道者，后来就算了，就放弃了这样。 Jangan pikir gereja nggak ada simpatisan, ya udahlah nggak apa-apa. 好，那接下来我们再进到第三个主题，就是说哈，主耶稣怎么去跟陌生人来讲道？哈， Poin ketiga, bagaimana Yesus memulai pembicaraan dengan orang tidak dikenal. 那这可以做我们的一个参考哈， Ini bisa jadi referensi untuk kita. 就是你要怎么去跟一个人开始谈福音。 Bagaimana kita mau mengawali berbicara tentang Injil dengan orang. 我觉得在这个约翰福音第4章就是最好的一个课程了哈，一个教材了哈。 Injil Yohanes pasal 4 itu adalah pelajaran yang sangat baik. 啊，你看这个主耶稣跟这个撒玛利亚妇人在讲，在谈到最后呀。 Kita lihat bagaimana Yesus berbicara dengan perempuan Samaria ini. 那我就不用再把这个故事讲了一遍了，因为大家我假设大家都知道这件事情哈。 Saya anggap kalian semua tahu cerita ini, saya nggak usah ngomong. 我直接讲到我要讲的主题哈， Intinya, 就是你要传福音之前，就一定是要先分享话题嘛。 kalau mau mengabarkan Injil tuh harus ada yang di-sharing topiknya. 你今天跟一个人马上看到他就说，哎，来信耶稣哦，要不然你下地狱，你根本对方一定把你们拒绝掉的。 Kalau kamu tiba-tiba datang orang, ayo percaya Yesus, kalau nggak yuk masuk ke neraka. 哎，我们有个姐妹，她先生还没有信呢哈。 Jadi ada seorang saudari, dia punya suami belum 每次她看到先生说你要来教会啦，要不然哦，你什么会下地狱啊，怎么样子？ Dia setiap hari bilang, ayo datang gereja ntar yuk masuk neraka. 哦，有一次她先生很火大， Itu marah kan suaminya. 哎，我就算下地狱也不跟你去信耶稣了。 Mau masuk neraka juga nggak mau percaya Yesus sama you. 啊，我做太太就很难过。 Jadi yang jadi istri itu sedih. 后来跟传道人说，不是我啦，哈，另外一个传道人 Lalu 说， ngomong ke pendeta, ya bukan saya sih. 传道人就提醒他说，你家里还是要有家里的话题啊。 Pendeta bilang, kamu kalau di keluarga tuh harus ada omongan yang keluarga gitu. 嘿，那我们来看一下这个第4章哈。 So, kita lihat pasal 4, Yohanes pasal 4. 我们把他们所讲的话题分成3种哈。 Coba kita bagi jadi 3 topik 就是 pembicaraan. 我先讲原则， Awalnya prinsipnya, 因为福音是一个很严肃的话题。 Injil itu unsur ya. 换句话说哦，你不可能一群人在那边咖啡店，大家开始讨论福音，基本上不太可能。 Nggak bisa di kafe ngobrol semuanya ngomongin Injil. 除非那个人要故意要找你麻烦，或是真的是对圣经有兴趣的 Kecuali ada orang yang benar-benar tertarik sama Injil, ajak kamu ngomong. 啊，那当然这是比较特殊状况哈，这是比较特殊状况了 Itu kasus spesial. 啊。那现在你要怎么进入呢？哈， Jadi bagaimana masuk ke sini? 那这个妇人她中午来打水， Perempuan Samaria ini menimba air. 那我们也知道这个妇人应该不是很正经的妇人呐， Kita juga tahu mungkin bukan Hai. yang benar gitu wanitanya. 因为在那个时候，一般打水都是傍晚，比太阳都快要下山的时候，最比较凉快的来出来打水。 Karena biasa itu kalau mau menimba air tuh tunggu sampai matahari terbenam biar lebih adem. 啊，中午最热的时候，你去大白天跑去打水，那个就是不想跟人家有一下互动。 Ini siang-siang panas-panas nimba air, berarti kan dia nggak mau ada interaksi sama orang. 好，那跟耶稣也有种族上的差异，他是撒玛利亚人，耶稣是犹太人，对不对？好， Nah, dia ini orang Samaria, Yesus ini Yahudi. 然后这个撒玛利亚是妇人，是女生的，然后耶稣是男生呢，哈。 Ini wanita, Yesus itu pria. 所以你这样，这个是完全按你讲是没有什么话题可以讲的啦。 Jadi sebenarnya nggak ada topik pembicaraan yang sama. 然后后来为什么这些撒玛利亚妇人透过她可以让这个城里面的信耶稣？这个可以让我们去思考看看哈。 Namun bagaimana caranya perempuan Samaria ini akhirnya bikin satu kota itu ikut percaya Yesus? 我把他们所讲的话分成三大类哈。 Saya bagi jadi 3 bagian. 第一大类，
Yang pertama, 叫做分享资料 （information） 或是 data 啊 ，information 这样子。 berbagi informasi. 那第二个叫做分享生命 （life） 啊。 Berbagi kehidupan. 那第三个叫做分享信仰。 Yang ketiga berbagi kepercayaan. 好，我们就想分享资料来说哈。 Dari informasi. 但本来主耶稣跟这个妇人是完全没有什么话题可以讲的。 Awalnya itu tidak ada topik pembicaraan sama sekali. 那现在是因为有大家都要喝水哦， Tapi karena sama-sama mau minum air, 所以主耶稣就从这个水开始出发了。 maka Yesus pun berangkat dari topik air ini. 我想，那因为这个主耶稣就跟他要水喝嘛，哈。 Karena Tuhan Yesus ini minta air. 好，那当然这个妇人觉得奇怪，你是犹太的男人，为什么跟我要水喝？为什么？ Perempuan itu bilang, engkau seorang Yahudi, kenapa minta sama saya orang Samaria? 好，那主耶稣就从这个话题开始。 Maka Yesus pun mulai dari topik ini. 哎，假设你知道，有时候你有很多朋友，就是我们是外面的朋友哈。 Misalnya kita katakan kita punya banyak teman dari luar. 你一定跟他谈很多的一个 topic， 对不对？哈。 Kita bicarakan banyak sekali topik. 比如说有讲政治啊， Misalnya politik, 有讲经济啊， ekonomi, 有讲科技啊， science, 去哪里 shopping 啊， di mana belanja, 哇，是流行什么东西啊？ yang lagi ngetren apa. 如果有人跟你讲这个主题，你也跟他讲没关系啦，哦。 Apapun bisa dibicarakan, boleh. 有时候因为透过这些很一般的话题，就是建立友谊啦。 Karena dari topik yang general pun bisa jadi pertemanan. 你也不要想说，我今天跟他出去喝个咖啡，讲，马上就可以讲到福音，也不要这样子的那种意图，要 intention 啊，不要有这样想法。 Jangan punya maksudnya hari ini pergi ngopi bareng-bareng langsung bicarain Injil. 但是你有个目标，就是说我要成为你的朋友。 Tapi goalnya, tujuannya saya mau jadi teman kamu. 我要成为你能够信任的人。 Saya mau jadi orang yang dapat kamu percaya. 目的只是这样而已啦。 Tujuannya ini saja. 那这样有个好处是说，当他需要的时候， Manfaatnya itu ketika dia butuh orang, 他自然会想到你。 dia pun kepikiran 什 kamu. 么叫做需要的时候呢？ Apa itu maksudnya waktu yang membutuhkan? 第二个，我们就所谓进行到分享生命哈。 Yang kedua, kita bicarakan sharing tentang kehidupan. 一般我们在讲分享生命，都会从生命的遗憾开始讲。 Biasanya orang ngomong kehidupan tuh dari ketidakpuasan terhadap hidup, 就是比较负面的东西。 yang negatif. 如果你跟一个朋友，他跟你讲说，哇，我今天老公带我去哪法国、德国哈，假设了今天假设你有个朋友，我的朋友去法国、德国。不是，有一个朋友整天跟你讲说，我先生带我去出国。 Misalnya ada teman kamu bilang, suami saya bawa saya pergi ke Jerman, Prancis. 或是说我今天我先生要换了一台车子。 hari ini suami saya mau ganti mobil. 或是我们在座的弟兄我们假设你的朋友跟你讲说，哇，我最近随便就买了一栋房子。 Atau saudara mungkin ada teman yang bilang, hari ini saya beli rumah. 对啊，他在分享啊，但是Ya kan 心里 dia 大概 lagi, 不太舒服啊。 dia kan sharing, kita nggak nyaman hatinya. 但是当他开始讲一些生命的遗憾的时候， Tapi ketika dia mulai katakan tentang 譬如 ketidakpuasan 说 dia, 有人会讲他们的夫妻的事情， misalnya permasalahan suami istri, 有些会讲他家庭比较悲剧的事情， ada yang menyedihkan di keluarganya, 或是他遇到一些让他觉得很难过的事情。 yang membuat dia sangat sedih. 当有开始这样子的时候， Mulai kalau ada topik seperti 你 ini, 心里要准备了哦， hatimu harus siap-siap. 机会来了哦。 Kesempatan datang. 好，前面分享资讯讲政治、讲经济、讲什么 shopping 那个不管了，好，那个你就继续讲哈。 Nggak peduli itu awal topiknya apa, mau politik, ekonomi, sains, ngetren, segala macam. Lanjutin. 哪一天他开始告诉你他的一些难过的事情的时候，代表说你已经在他的雷达当中是可以信任的人了。 Ketika dia mulai kasih tahu tentang kesusahan dia, berarti di dalam radar dia, kamu ini orang yang bisa dipercaya. 因为你绝对不会随便跟一个人讲说我的事情、我的问题怎么样，不会这样子。对不对 Karena dia yakin kamu nggak akan sebar-sebarin urusan dia. 除非你觉得这个人值得你信任。
除非你觉得这个人值得你信任。 Karena kamu nggak akan sharing tentang masalah kamu kecuali kamu yakin orang ini nggak akan 那 sebar-sebar. 同样的，这个人他找你讲这个事情，代表说他觉得你是值得信任的。 Maka sama kalau orang lain bisa cerita sama kamu berarti kamu ini patut dipercaya. 就像主耶稣跟这个妇人在讲， Seperti Yesus sedang berbicara dengan perempuan ini 讲到丈夫这个事情， ngomongin soal suami. 那个是这个撒玛利亚人心最痛的地方。 Itu adalah hal yang paling sakit buat perempuan 主耶稣 Samaria 说 ini. 你可以叫你丈夫来啊。 Yesus bilang boleh panggil suamimu datang. 他说我没有丈夫。 Dia bilang saya nggak punya suami. 对，你没有丈夫，其实你有5个丈夫。 Terus Yesus bilang oh benar-benar nggak punya, tapi kamu sebenarnya udah punya 5. 好，那讲到这个，我不知道你们听过这个故事啊。 Saya nggak tahu kalian udah dengar belum cerita ini. 有一个牧师哈， Ada seorang pendeta, 那他要讲道嘛哈。 dia mau khotbah. 那他本来是要翻约翰一书的第4章第18节哈。 Awalnya dia mau buka kitab 1 Yohanes 4 ayat 18. 约翰福音的一书第4章18节。 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 节. 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. 哇，婚礼的道理讲这个蛮不错的嘛哈。 Sebenarnya dalam pernikahan ngomongin ini oke lah, 那可 lumayan 能 bagus. 但他可能那个 notes 没有写好，所以那个 First John 那个 first 忘记写了。 Tapi sepertinya di catatan dia itu nggak lengkap. Jadi dia 1 Yohanes satunya hilang belum tulis. 结果他就翻到这个约翰福音4章18节。 Akhirnya yang dibuka itu Injil Yohanes pasal 4 ayat 18. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. 婚礼耶，你跟他说你现在有5个丈夫了，哇，大家疯掉了，对不对？ Ini lagi di upacara pemberkatan, jadi orang 好，重点是主耶稣跟他对不起，婚礼好，重点是这个主耶稣在讲这个事情，代表说已经跟他触动他的痛处了。 Jadi Yesus waktu sebutkan tentang hal ini tuh udah masuk ke titik pahitnya. 那如果有个人跟你讲到他的心中痛的时候呢，你心里一定要好好祷告。 Jadi kalau ada orang mulai ceritakan tentang kesusahan dia, kamu harus doa 因为是机会， dalam hati karena itu kesempatan. 我们不知道接下来会怎么样， Kita tidak tahu selanjutnya seperti apa. 至少我们已经看到好像那个在松动了啦，好像那个松动。 好像那个石头哈，已经开始从上面掉下来，那个开始松动，快要掉下来那种感觉哈。 Setidaknya kita lihat itu batu dari atas itu mulai tergerak mau jatuh. 好，接下来第3个就是讲我们分享信仰。 Selanjutnya itu poin ketiga berbicara tentang kepercayaan. 我们要了解主耶稣在讲的时候，他开始是用分享式的。 Kita harus lihat awalnya itu Yesus dengan cara sharing. 所以你看到这个妇人很自然说，我们的祖先是在这个山上拜啊，你们祖先在耶路撒冷，那到底是答案是什么呢？ Jadi perempuan ini pun bilang nenek moyang kami menyembah di sini, kalau kamu di sana. 换句话说，他开始进到信仰的时候，是对方提疑问的时候，你回答他。 Jadi ketika yang kita ajak bicara itu mulai bertanya, kita jawab. 那这个变成一个技巧了。 Ini adalah sebuah trik. 一个 skill 哈，一个 skill， kemampuan. 就是换句话说，你自己要先弄清楚，说你不要先去批判他的信仰。 Jadi kita tidak perlu judge hakimi dia punya kepercayaan. 你先找一个大家可以接受的观念。 Kita coba cari satu titik yang bisa diterima sama-sama. 那主耶稣就马上切换说，不跟这个山没有关系，重点是你的心灵跟诚实。 Maka Tuhan Yesus bilang bukan soal gunung ini nggak ada hubungan, yang penting dalam hatimu. 那保罗在使徒行传第17章也是这样子哈。 Maka Paulus di Kisah Rasul pasal 17 juga sama. 如果看使徒行传第17章， Atau kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 17. 那你看这个在这个雅典这个地方16节这边，看到保罗在雅典城嘛哈。 Paulus di Athena di ayat 16. 那在雅典城的时候呢，他要跟这些人讲道哈。第22节这边哈。 Ayat 22, Paulus mau berkhotbah sama orang di Athena. 那他在讲的时候，你要怎么去吸引大家能够接受？ Dia bagaimana cara dia menarik orang-orang itu untuk bisa percaya, mau tahu. 你看他保罗说：“我先肯定你，凡事敬畏神。” Yang mau terima. Lalu si Paulus ini
dia pikir ya udah saya konfirmasi dulu aja, kamu ini memang beribadah. 但是呢，你看到上面他说，你们还拜一个神叫卫士之神，哈。 Tapi yang kamu sembah itu yang kamu tidak tahu. 好，你们不认识的神，我告诉你，这个神是什么样子的神。 Yang tidak kamu kenal ini saya kasih tahu ya seperti apa. 我们知道他们讲卫士之神是不是指那个创造宇宙万物的真神啊？我们相信他们应该不是讲这样子的。 Tentu saja kita tahu yang Athena sembah Allah yang tidak dikenal itu bukan maksudnya Allah yang benar yang kita sembah. 但是保罗就可以把它联想到一起。 Tapi Paulus bisa menyambungkan ini. 那这个也是我们要求神给我们一些智慧啦。 Ini adalah hikmat yang mau kita minta dari Tuhan. 那当然有人是有一种还有一种方法哈。 Masih ada satu cara lain. 我们看一下约翰福音 Kita lihat di Injil Yohanes 第1章， pasal 1. 这个叫做我们看一下第1章哈， Injil Yohanes pasal 1. 叫做腓利传道法哈。腓利哈。 Cara penginjilan Filipus. 从43节你看有一个人叫腓利啊。 Jadi ada seorang namanya Filipus. 然后腓利第45节他碰到一个好朋友啊。 Filipus ini bertemu dengan teman dekatnya. 他就跟他说啊，我已经遇到那个弥赛亚了哈。 Saya ketemu Mesias. 他就是拿撒勒的耶稣。 Itu adalah Yesus orang Nazaret. 拿撒勒就说拿撒勒出什么好的呢？ Nathanael bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? 腓利就说你来看。 Filipus bilang, mari lihatlah. 这叫做腓利传道法。 Ini adalah cara penginjilan Filipus. 哎呀，讲那么多没有用了，我带你们去看，你去教会好了。 Nggak usah banyak ngomong. Kamu ikut aja datang lihat ke gereja. 你要带他的时候，你心里一定好好祷告哦。 Saat kamu ajak orang datang, kamu harus doa dalam 不 hati. 要像我讲的那样子啊，哇，没准备，哇，5个跑过来怎么办？好， Jangan seperti saya ya. Waktu itu saya nggak tahu tiba-tiba ada 5 orang datang. 你好好祷告，好，然后求神带你，能够带他来教会，看到神的奇妙的作为。 Doa sungguh-sungguh supaya orang yang datang bisa melihat perbuatan besar Tuhan. 甚至有信徒他要带朋友来啊，他前一天就跟大家说，我要带我的朋友来，请大家帮我祷告这样子。 Bahkan ada yang mau undang teman-temannya itu bilang dulu sama jemaat, saya besok mau bawa jemaat, tolong doa sama-sama. 好，那我想 Saya besok mau bawa teman. 我想这几个原则大家可以思考看看哈。 Tentunya prinsip-prinsip ini bisa kita 你 renungkan. 先分享资讯， Awalnya kita sharing tentang informasi. 跟对方有话题。 Ada topik pembicaraan yang sama dengan yang kita ajak bicara. 第二个，你分享生命， Yang kedua ini kita tentang sharing kehidupan. 让对方能够你成为对方能够信任的人。 Supaya yang kita ajak bicara itu bisa percaya sama kita. 甚至有些人趁这个，比如说有人曾经有人在他朋友碰到身体不清安的事情哈。 Misalnya ada yang kondisi tubuhnya kurang baik. 癌症啊哈。 Ada cancer, 这个 kanker. 姐妹也是癌症啊。 Saudari ini kanker. 他就告诉他说，来，我讲他自己癌症的故事哈。 Dia pun ceritakan tentang penyakit kankernya. 他就把这个在病房里面的同一个病房的那个癌症的那个病友带到教会来哈。 Lalu dia ajak teman yang satu kamar sakit itu ke gereja. 为什么大家都癌症？那我很担心你，好像都没有什么担心啊。 Kenapa semua orang kanker khawatir, kok kamu kelihatannya nggak khawatir? 他就跟他讲说，因为我有信耶稣，然后跟他讲他的故事。 Lalu dia ceritakan, karena saya percaya Yesus, dan dia ceritakan ceritanya. 所以就到第3个阶段就分享信仰了哈。 Lalu sampai ke topik ketiga itu adalah sharing tentang kepercayaan. 最后给我多2分钟了，不好意思，因为我刚刚比较晚5分钟进来，给我多2分钟哈。 Kasih saya 2 menit lagi. 我是到15分吗？我不知道哎，15分。好，对对对，15好，分。再给我2分钟做。 Kasih 2 menit lagi ya. 好，那现在我们要可以哪些人可以传？ Jadi kita orang-orang mana saja yang bisa kita injili? 如果你碰到异教徒，异教就是不是基督教的人。 Oh, kalau ketemu sama orang yang punya agama lain, 你不要马上跟他讲要圣灵啦，什么安息日啊，什么 jangan langsung 洗脚礼啊。 bicarakan tentang Roh Kudus. 你直接先告诉，让他慢慢知道说有一个创造宇宙万物的神。 Harus katakan dulu ada Allah Tuhan pencipta semesta alam. 那第2个就是所谓的外教会的。 Yang kedua dari gereja lain. 外教会可以有3个模式哈。 Ada 3 mode. 第一个当然是安息日。
Yang pertama hari Sabat, 对，那第二个是圣灵， yang kedua Roh Kudus. 这是我们两个最不一样的地方。 Ini adalah dua topik yang paling berbeda. 其实还有第三个， Sebenarnya masih ada yang ketiga, 洗脚礼， basuh kaki. 洗脚礼非常特别。 Basuh kaki itu sangat spesial. 我直接讲结论，什么是洗脚礼？ Saya simpulkan saja apa itu basuh kaki. 就是透过洗脚，让你成为君尊的祭司啊。 Melalui basuh kaki itu kamu menjadi imamat yang rajani. 好，那这个我今天没有时间讲了哈。 Hari ini kita tidak ada 好，waktu. 那如果碰到这个硬心的人呢？硬心就是 hard art。 Kalau ketemu dengan orang yang keras hati, 就像保罗碰到这些他的族人，这个很硬心啊。 seperti Paulus ini ketemu dengan orang-orang yang keras 有些就 hati. 是无神论，更不跟你讲什么信仰的哈。 Misalnya ada orang ateis yang nggak mau ngomongin soal agama. 那你就像保罗一样，讲你的见证就好了啦。 Jadi kamu sama saja dengan Paulus, katakan saja kesaksianmu. 你把你的故事讲给他听。 Kasih tahu tentang cerita kamu. 如果他不接受就算了， Kalau dia tidak terima ya sudah. 这个我叫见证法了哈。 Ini cara kesaksian. 第四种，最后一个哈， Keempat terakhir, 没有信仰动机的人， yang tidak punya motivasi 你就 iman. 帮他创造动机啊。 Kita bantu dia supaya punya motivasi itu. 我再讲一次哦，没有很想要对宗教教育很强烈的动机的人哈， Saya ulang sekali lagi, bagi orang yang tidak punya motivasi kepercayaan, 你就帮他创造动机。 kita bantu dia ciptakan motivasi itu. 什么意思呢？ Apa artinya? 比如说有些这些年轻人，有些年轻夫妻啊哈， Misalnya ada suami istri yang baru, yang muda. 他们很关心他们小孩子的宗教，很关心他们小孩的教育。 Mereka sangat perhatikan tentang kehidupan agama anaknya. 那我们你知道吗？在澳洲，他们几年前通过那个同性婚姻的那个法律嘛，哈。 Oh, karena di Australia itu kan sebelumnya ada disetujui untuk marriage pernikahan satu gender. 哇，有些家长很担心呐、 Maka banyak yang khawatir. 这是个机会啊， Ini ada kesempatan. 你就把你小孩带到教会来啊， Ya udah, bawa aja anakmu ke gereja, 听听圣经啊， dengar Alkitab. 让教会的老师跟你讲什么是对的啊。 Nah, guru agama di gereja kasih tahu apa yang benar. 我们教会那个宗教教育的那个表演，其实是很好传福音的方式呢。 Pendidikan agama itu kalau kita ada penampilan itu paling gampang mengabarkan Injil. Brisbane 就是这样子啊。 Gereja Brisbane kayak begini. 他每次宗教教育的表演日哦， Pada hari penampilan, 他就放在礼拜天。 hari penampilan pendidikan agama itu mereka diadakan hari Minggu. 那大家邀你的朋友来参加，来看表演。 Ayo adik-adik, ajak teman-teman kamu lihat penampilan. 他们来看表演了。 Nah, mereka lihat datang. 中午准备一个大餐， Siangnya dikasih makan banyak. 然后下午有园游会 ，fete 园游会 什么叫园游会？就是一个摊位那个园游会，也可以玩东西，射飞镖啊。 Oh, pas sorenya dikasih bazar. 英文是 fete 嘛哈，那个我不知道你们反正就是一个大家每一个班级就做一个摊位嘛。 Oh, bikin bazar game gitu. 丢 Lempar. 大家很好玩啊，拿个 ticket 就可以玩 Seru 啊。 ambil tiket main. 教育很好玩呐、 Jadi seru banget ke gereja. 那父母呢就可以在那边跟大家聊天啊。 Nah, orang tuanya bisa ngobrol sama jemaat-jemaat. 我们叫做创造动机啊。 Ini namanya menciptakan motivasi. 这个我把它称叫5饼2鱼法，5个饼2条鱼的方法。 Ini cara 5 roti 2 ikan. 虽然后来信耶稣的人不多， Walaupun akhirnya yang percaya Tuhan percaya Yesus tidak banyak. 主耶稣先透过5个饼2条鱼，让一群人先跟随他。 Tapi Tuhan Yesus melalui 5 roti 2 ikan ini mengajak banyak sekali orang. 当然到最后主耶稣用他讲圣餐这个道理把 fill 的把它 fill 掉嘛把他们过滤掉这样子。 Tentu saja difilter setelah Yesus berbicara tentang perjamuan kudus. 好，那这个我讲说这个四种最常常碰到的哈。 Ini adalah 4 yang paling sering kita temukan. 那我时间关系我就讲到这边哈。 Karena waktu jadi saya bicara sampai sini. 实在很抱歉，我刚才晚了5分钟来哈，跟大家抱歉一下。 Maaf ya karena telat. 因为我晚5分钟进来。 Karena telat masuk 5 menit. 那我们就一起同心默祷。 Kita doa dalam hati.